Habis ni kakaknya, habis ni. بسم الله. ننتظر دقيقتين ثم نبدأ إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ustaz Hakim. Tunggu yang lain kejap. Sebanyak lagi. Bismillah, kita mula insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala maulana Rasulillahil Amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Awaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'. والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. InsyaAllah pada malam ini kita menyambung kembali mudzakarah kitab Al-Yaqutun Nafis fi Madhhabi Ibni Idris. Kita dah sampai pada syurutut tayammum. Syurutut tayammum. Jadi dalam bab tayammum, musannif mendahulukan syarat ke atas rukun. Dan perbuatan yang dibuat oleh musannif itu jelaslah. Kerana memang syarat terdahulu ke atas rukun. Syarat dianggap sebagai kharijul mahiyah, sedangkan al-arkan dianggap sebagai dakhil al-mahiyah. Kemudian ulama khilaf syarat sah tayammum ni ada berapa? Ada sebahagian kata 3, ada kata 5, ada kata 6, ada kata sampai wahid wa ashrun 21. Tapi khilaf itu khilaf lafzi. Khilaf lafzi ni khilaf pada sudut sebutan, ada kata 5, ada kata 6, ada kata 21. Tapi bila dikaji balik, sebenarnya yang kata 21 tu kalau kita kecilkan boleh jadi sampai 5. Yang kata 5 tu kalau kita besarkan dia boleh jadi sampai 21 dan begitulah. Jadi kita baca syurutut tayammumi 12. Syarat sah tayammum ada 12.
Yang pertama ayyakuna biturabin. Hendaklah tayamum dengan turab, dengan tanah. Dan tanah itu disyaratkan ada debu. Maka bila kita sebut begitu tidak sahlah tayamum menggunakan batu ataupun menggunakan ramal, iaitu Allahumma salli ala Muhammad, pasir yang tidak ada debu, tidak sah. Guna tanah yang basah juga tidak sah. Serpihan daripada pasu bunga ataupun pasu tu juga tidak sah. Kita sebut mesti guna tanah. Walaupun tanah tu dah terbakar, tapi dengan syarat tidak menjadi abu lah. Kalau tanah dibakar sehingga jadi abu, itu tak boleh buat tayamum dah, sebab dah tukar nama dah, daripada turab kepada ramat, kepada abu. Ataupun dah bertukar warna. Asalnya turab warna coklat, bila bakar jadi warna merah pekat, ataupun warna hitam, sangat-sangat hitam, ketika itu juga tak boleh untuk kita buat tayamum. Faham tak? Okey, insya-Allah. Yang kedua, wa an yakuna turabu tahira. Hendaklah tanah yang digunakan, tanah yang ada debu tu, tanah yang tahir, bersih. Jadi tak boleh kita guna tanah yang bernajis. Contoh, tanah yang bercampur dengan tahi lembu, tak boleh. Ataupun tanah kubur yang digali. Bila kita tanam mayat tu hancur, bercampur dengan nanah, bercampur dengan darah, kita gali. Bila kita gali, bahagian bawah tu naik ke atas. Okey, kita guna tanah yang ada di atas tu, yang mana dah bercampur dengan nanah-nanah si mati, itu juga tidak sah. Juga tidak sah kalau kita bertayamum dengan tanah yang dah bercampur dengan air kencing. Tanah, ada orang kencing kat situ, lepas tu tanah tu dah kering, kita nak tayamum dengan tanah yang bersifat begitu juga tidak boleh. Yang ketiga, yang mudah kita baca laju-lajunya. Tayamum ada 4 yang susah, yang kita nak berhenti lama sikit. Yang ketiga, wa alla yakuna musta'malan. Debu tu mesti debu yang tahur, yang bersih, yang suci lagi boleh menyucikan. Jadi tak boleh kita guna debu yang musta'mal, yang telah digunakan. Kita dah tayamum sekali, kita guna debu yang sama untuk tayamum, tak boleh. Apa debu musta'mal? Debu musta'mal ialah debu yang masih berada pada anggota tayamum. Tak. Jadi contoh saya tayamum, yang ada kat muka tu, selepas saya sapu tu, itu kita panggil musta'mal. Begitu juga debu yang jatuh daripada muka ke bawah, itu juga musta'mal. Boleh? Tu. Okey. Yang keempat, wa an la yukhalitahu daqiqun wa nahwuh. Mesti debu tu pure debu. Jadi tak boleh debu yang yukhalitahu daqiqun, debu ataupun tanah yang bercampur dengan gandum, tanah yang bercampur dengan jis. Tahu tak jis? Jis ni putih kapur ni. Ataupun bercampur dengan simen tak? Simen kan dia serbuk kan. Kalau bercampur dengan benda-benda lagu tu tidak boleh. Bercampur dengan gula, bercampur dengan garam dan sebagainya, tidak boleh untuk kita buat tayamum. Boleh? Sama ada benda yang bercampur tu, benda yang kita boleh pelihara ataupun tak. Benda yang kita boleh pelihara daripada masuk ke debu seperti gandum. Kita boleh simpan gandum satu tempat, debu dekat tanah. Kita boleh pelihara lah debu tu daripada gandum. Daripada jis. Tak. Ataupun daripada benda yang kita tak boleh pelihara. Contoh daripada daun yang hancur. Tak. Daun. Pokok duduk di atas tanah. Jatuh daun tu, nak lari mana lagi, daun tu jatuh ke tanah lah. Air sekali daun tu hancur. Bercampur dengan tanah. Tanah tu juga tak boleh kita buat tayamum. Boleh? Okey. At-turab itu sendiri khilaf. Khilaf. Sebahagian ulama, antaranya musannif, pengarang kitab kita, dan juga Imam Nawawi dalam Minhaj dan juga Majmu' mengatakan ianya rukun. Ianya apa? Syarat. Ianya syaratut tayamum. Tapi Imam Nawawi juga dalam Raudatul Talibin, dan itulah yang dipegang oleh kebanyakan ulama, itu dianggap sebagai ruknun.
Saya bukan hafal, saya tengok dalam kitab. Takut ada orang kagum. Hebat Ustaz Solah ingat kitab tu. Dalam Minhaj sebut apa, dalam majmuk tak, saya tak hafal. Pun dia ada kitab. Kita tak sampai dah tahap ulama. Yang betul-betul ulama ni. Kita cak ayang. Wa an yaqsidahu. Apa dia? Syarat yang kelima untuk sah tayamum, kita qasad. Kita tuju kepada apa? Kepada at-turab. Wa an yaqsidahu ay wa an yaqsida syakhsu at-turaba. Tu. Jadi kalau kita tidak tuju kepada turab, kepada tanah yang berdebu, maka tidak sah tayamum kita. Contoh, kita duduk tengah padang pasir, datang debu, dibawa oleh angin. Tak, kita menggerakkan muka kita, rata molek dengan debu, kita niat dalam hati. Tidak sah. Sebab apa? Kita tidak tuju kepada debu. Ustaz, kalau dia duduk di tengah padang pasir itu memang niat nak ke debu, jadi dia tuju kepada debu, juga tidak sah. Sebab apa? Tidak ada naqlut turab. Tidak ada perpindahan, tidak ada perbuatan memindahkan debu daripada satu tempat ke satu tempat, iaitu daripada satu tempat ke muka, daripada satu tempat ke tangan. Jadi dua. Pertama, dia kena qasad kepada debu, nak kepada debu. Yang kedua, mesti ada perpindahan. Jadi kalau dia duduk tengah padang pasir, dia cari tempat yang berdebu tu, dia pergi. Angin yang bawa debu tu, dia pun pergi, dia pun tala muka dia. Jadi adalah qasad pada ketika itu, dia nak kepada debu tu, tapi dia tidak memindahkan debu tu daripada tanah ke muka ataupun daripada udara. Dia buat lagu ni lekat kat tangan, baru dia pindahkan ke muka dia. Itu boleh juga. Sekarang ni dia tidak ada perpindahan, terus melekat kat muka, yang tu tidak sah. Tidak sah, boleh. Di dua tu mesti ada lah. Al-qasdu wan naqlu. Yang keenam, wa an yamsaha wajhahu wa yadayhi binaqlataini. Nuqlah. Macam mana baris dia? Nuqlatun. Wa an yamsaha wajhahu wa yadayhi binuqlataini. Nuqlataini. Hendaklah ia menyapu muka dan dua tangannya dengan dua nuqlah, dengan dua perpindahan ataupun dengan dua tepukan. Tu boleh. Jadi tidak boleh kalau dia ambil satu, contohlah kita sebut ni kain besar kan. Dia tepuk. Lepas tu bahagian kanan dia pun sapu muka. Bahagian kiri tu boleh cover dia punya tangan. Dua-dua tangan. Berapa kali tepuk tu? Sekali tepuk. Untuk muka dan juga untuk dua tangan. Tidak sah tayamum. Mesti dua kali tepuk. Mesti apa? Dua kali tepuk. Sekali tepuk untuk muka, sekali tepuk untuk dua tangan. Mesti dua kali tepuk dalam mazhab. Sekejap tu. Boleh buat tadah tangan untuk pindah debu masa. Dah. Boleh buat tadah tangan untuk pindah debu masa zaman lori bausi banyak dulu. Boleh try ya. Okey. Syarah ni sebab apa? An'am kana. Okey, kalau seseorang tu buat macam tadi, satu tepuk dia buat untuk muka, lepas tu baki tu untuk tangan kan. Untuk sah mudah je. Dia ambil debu sikit, dia letak pada tangan kanan dia ambil debu sikit, dia letak untuk tangan kiri dia. Untuk dikatakan dua nuklah tu memadai. Sekarang satu nuklah tadi, satu perpindahan, satu tepukan untuk muka dan tangan. Untuk kita tambah satu nuklah lagi, kita ambil debu. Ambil debu. Selesai. Okey. Cuba dah. Yang keseterusnya, wa an yuzilan najasata awalan. Hendaklah menghilangkan najis dahulu. Sebelum dia bertayamum. Ini khilaf lah. Ini khilaf. Jadi ni pandangan siapa ni? Ni pandangan Imam Ramli.
Imam Ramli sebut nak sah tayamum mesti menghilangkan najis dulu. Najis yang ada pada badan. Najis yang ada pada baju, pada tempat tak perlu dihilangkan untuk sah tayamum. Sebab tu saya sebut dalam syarah an badanihi, dalam taklid tu dia sebut kalau pakaian dengan tempat tak wajib dihilangkan najis. Maknanya nak sah tayamum memadai hilangkan najis yang tidak dimaaf daripada badannya, daripada tubuh badan lah. Jadi sebelum tayamum tu hilangkan dulu najis tersebut. Ini di sisi Imam Ramli. Imam Ibn Hajar sebut tak? Tidak disyaratkan. Maknanya walaupun badan kamu bernajis, kamu tayamum, sah tak? Sah di sisi Imam Ibn Hajar dan tidak sah di sisi Imam Ramli. Kesan daripada khilaf ini, kalau orang mati dan masih belum bersunat, dia ada kuluk, dan di bawah kuluk tu wajib basuh tak? Wajib. Jadi lagu mana nak basuh? Boleh tarik? Tak boleh. Berdosa. Sebab orang yang mati seperti orang hidup pada sudut kehormatan. Jadi Imam Ramli sebut tak payah apa? Imam Ramli sebut apa? Tanamkan tanpa solat. Sebab apa? Nak solat pun tidak sah. Sebab apa tidak sah nak solat? Sebab tak sempurna mandi. Celah mana tak sempurna mandi tu? Bawah kemaluan dia tu, bahagian kepala zakar tu tak terkena air. Tak terkena air. Kita sebut tayamum, tak boleh tayamum. Sebab apa? Ada najis kat bawah kulub tu. Tayamum tidak sah kalau tak buang najis tersebut. Lepas tu buang, tarik kulub tu, lepas tu basuh. Tak boleh. Itu mencari kehormatan si mayat. Jadi di sisi Imam Ramli, tanam mayat tu tanpa sembahyang. Imam Ibn Hajar mudah. Yang ni kita taklid pandangan Imam Ibn Hajar lah. Buruk sangat tak mandi kalau kita tak sembahyangkan semayat. Jadi di sisi Imam Ibn Hajar kita mandikan. Lepas mandi ada benda tak kena, tak kena air. Yang tak kena air tu ganti dengan tayamum. Tayamum sah tak? Sah. Walaupun ada najis di bawah kuluk. Boleh? Di sisi Imam Ramli tidak sah. Jadi selepas dimandikan, selepas tayamum sembahyang. Lepas sembahyang ditanam. Selesai ya. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, jadi itu syarat yang ketujuh. Itu yang jadi khilaf antara Imam Ramli, Imam Ibn Hajar. Ayuzilan najasata awalan. Begitu juga yang ke-8. Wa an yajtahida fi al-qiblah qablah. Berijtihad dulu. Di mana ke arah kiblat? Ini kalau kita tak tahu arah kiblat lah. Kalau kita dah tahu arah kiblat, tak payah ijtihad lah, terus tayamum. Sekarang tak tahu arah kiblat kat mana. Khilaf. Dan Imam Ramli sebut apa? Ayajtahida fi Imam Ibn Hajar. Imam Ibn Hajar sebut Imam Ibn Hajar sebagaimana guru beliau iaitu Syekhul Islam Syekh Zakaria kata memadai mesti ijtihad dulu. Tak tahu kiblat arah mana ni. Ijtihad dulu, cari dulu mana kiblat, barulah tayamum. Imam Ramli sebut tak ada masalah. Tayamum dulu, lepas tayamum barulah cari kiblat, memadai. Sah, memadai. Khilaf okey. Wa an yakuna at-tayammumu ba'da dukhulil waqti, dan hendaklah syarat ke-9, hendaklah tayamum itu berlaku secara sempurna. Maknanya syarat-syarat tayamum, rukun-rukun tayamum mesti semua sekali itu ditunaikan ba'da dukhulil waqti. Ba'da dukhulil waqti. Hendaklah tayamum termasuk syarat sah dia, termasuklah rukun dia dilakukan selepas daripada masuknya waktu. Mana nak cari air bila? Selepas masuk waktu zuhur. Nak pindahkan debu daripada tanah ke muka selepas masuk waktu zuhur. Kalau buat sebelum tidak sah. Jadi hendaklah tayamum berlaku. Apa tayamum berlaku? Syarat sah tayamum, rukun tayamum tu berlaku selepas masuknya waktu secara yakin. Mana kita tengok matahari terbenam, terbit. Ataupun zan dengan ijtihad lah. Ini akan datang mengenai bab cara nak mengetahui ma'rifati al-waqt nantilah. Kalau seseorang tu syak, dah masuk waktu ke belum? Dia pun tayamum.
Lepas dah tayamum tu, ada orang beritahu, hei kamu, kamu punya tayamum tu benar-benar berlaku dalam waktu. Tak sah. Tidak sah. Walaupun fil waqi' betul-betul dalam waktu. Sebab apa syarat sebut mesti tahu dulu. Mesti masuk waktu dulu baru kamu apa dia? Tayamum. Mesti masuk waktu dulu baru tayamum. Jadi sekarang ni kamu tak tahu masuk ke belum. Kamu pun tayamum. Kebetulan sah. Kebetulan memang waktu dah masuk. Tidak sah. Disyaratkan sebelum tayamum tu kamu dah yakin masuk waktu solat. Dan waktu solat tu ikutlah. Tak, kalau zuhur ada waktu dia, asar ada waktu dia. Kalau solat sunat duha, solat sunat tu semua ada waktu dia. Solat yang ada sebab gerhana matahari ketika mana bermulanya perubahan. Yang tu akan datang tentang bilakah bermulanya masuk waktu sembahyang. Tak, bila bermulanya masuk waktu sembahyang sekian tu, barulah kita boleh bertayamum. Sebelum tu tak boleh. Tu. Kalau masuk waktu solat sunat mutlak bi iradatihi. Contoh sekarang saya nak sembahyang solat sunat mutlak. Dah masuk dah waktu untuk sembahyang solat sunat mutlak. Dengan kehendak saya nak sembahyang. Jadi masuk dah waktu untuk kita tayamum. Yang ke-10 wa ay yatayammama likulli fardhin aini, likulli fardhin. Hendaklah bertayamum untuk setiap fardu, iaitu fardu ain. Nak sembahyang zuhur, fardu ain, ya, tayamum. Asar sekarang fardu ain, ya, tayamum lain. Isyak, tayamum lain. Tak, setiap fardu ain mesti apa? Mesti satu tayamum. Tawaf rukun, fardu ain, mana boleh wakil orang? Tak. Kalau mampulah. Jadi ketika itu kena satu tayamum. Boleh? Jadi setiap satu fardu ain, satu tayamum. Maka tak boleh gabung. Satu tayamum, zuhur dengan asar. Tak boleh. Satu tayamum, salat zuhur dengan tawaf fardu. Tak boleh. Satu tayamum, cover dengan satu tayamum kita buat Jumaat dan juga khutbah Jumaat. Tak boleh. Boleh? Jadi Jumaat dengan khutbah Jumaat tu fardu ain lah. Khutbah Jumaat tu fardu kifayah. Ke khutbah Jumaat jadi fardu ain. Siapa kampung di hari Jumaat tu semua pakai khutbah. Tak. Jadi khutbah Jumaat ni fardu kifayah, dia tak jadi fardu ain, tapi hukum dia dah ambil hukum fardu ain. Jadi tak boleh dengan satu tayamum gabung khutbah Jumaat dan juga sembahyang Jumaat itu sendiri. Khutbah satu tayamum. Sebab dia fardu kifayah yang duduk martabat fardu ain. Nak sembahyang Jumaat sekarang, tayamum yang lain. Rasanya situ ada khilaf tu. Allah alam dalam Nailul Rajak dia ada sebut benda tu. Selesai kat situ. Begitu juga nazar. Sembahyang nazar. Nak duha tu sunat tapi kita nazarkan. Witir sunat tapi kita nazarkan. Jadi tak boleh kita gabung. Ataupun lebih tu duha dengan apa? Contohlah duha dengan tengok buat contoh tak ada masalah. Duha dengan witir sebagai contoh lah walaupun tak kena dengan wakil. Dia tak boleh gabung. Kalau dia i'tiqad, bukan i'tiqad, dia nazar untuk sembahyang duha, sembahyang dan juga sembahyang witir. Dua-dua tu sunat tapi boleh nazar jadi wajib. Satu tayamum untuk duha, satu tayamum lain untuk witir. Yang dimaksudkan dengan nazar kat sini, nazar sembahyang. Dan juga adik-beradik sembahyang seperti sujud syukur, sujud tilawah. Adapun nazar selain daripada itu, ianya tidak termasuklah. Boleh. Allah alam. Dah betul. Tak boleh. Kalau satu tayamum tak boleh juga untuk solat jamak qasar, tak boleh. Zuhur satu, asar satu. Maghrib satu, isyak satu. Tak boleh satu khutbah sahaja. Tak boleh satu tayamum sahaja. Yang ke-11, talabul ma'. Dalam kitab sebut faqdul ma'. Tapi Syekh Mustafa tukar. Kalau tengok dalam kitab Mu'nis, Syekh sebut talabul ma'. Syarat nasah yang ke-11 mesti cari air dulu. Bukan faqdul ma'. Sebab faqdul ma' ni dah disebutkan pada asbabut tayamum. Sebab yang mengharuskan kita boleh tayamum.
Jadi tak sesuai lah, diulang balik pada syarat. Jadi sebab tayamum hilang air, syarat sah tayamum hilang air. Tak. Sebab tayamum hilang air, faqdul ma'. Syarat sah tayamum talabul ma', cari air, bukan faqdul ma'. Boleh? Tu. Boleh tak? Talabul ma', cari air. Bila nak cari air tu? Cari air tu, ni ada perbahasan dia, buka 103. Buka 103. 103 kita baca sikit. Yang Syekh Mustafa buat ni sangat-sangat menarik dan sangat-sangat bagus. Jarang kita ada perincian sampai tahap lagu ni. Syekh sebut sekali dalam muka akhir tu, Syekh dapatkan syarahan ini daripada apa? Daripada Raudah dan juga Syarahul Kabir. Yang izinnya juga ditakrir oleh Ibnu Qasim Al-Ambadi Syirbini dalam Hawashi Bahjah. Jadi kita baca. Cuba tak Ustaz 103. Ustaz 103. Sekejap. Jangan main. Jangan itu. Duduk dulu. Tunggu kat luar. Jumpa tak? 103. Okey. Jadi syarat yang ke-11 cari air selepas masuk waktu lah. Selepas masuk waktu. Nak cari air tu sama ada kita sendiri cari ataupun kita suruh orang lain carilah. Boleh. Yang penting yang orang tu cari tu orang yang thiqah. Lepas cari tak jumpa, baru boleh kita tayamum. Okey. Kemudian Syekh sebut fa in kana syakhsu bi mahallin yaghlibu fihi faqdul ma' aw yastawi fihi al-faqd wal wujdan falahu ahwalun sab'ah. Kalau seseorang pemuda tu berada pada tempat yang seumpama tidak ada air, ini nisbah kepada setahun. Setahun 12 bulan, 8 bulan tak ada air. Tak. Ataupun dia berada pada satu tempat yang sama rata. 6 bulan ada air, 6 bulan tak ada air. Boleh. Maka ketika itu kita sebut ada 7 perincian. 7 perincian. Lepas habis 7 perincian ni, kita akan masuk golongan yang berada pada tempat yang seumpama ada air macam kita ni. Tempat kita tak ada air, ada air. Tak ada air saya, kita bising dah. Tak. Mana nak beritahu seumpama ada air tu. Setahun tu adalah 3-4 kali, 5-6 kali. Tak. Paling-paling banyak 20 kali tak ada air tak. Tapi kebiasaannya memang sepanjang hari ada air. Sepanjang tahun ada air. Itu ada perincian dia. Jadi sekarang ni kita berada pada apa? Pada tempat yang seumpama tak ada air, nisbah kepada setahun 8 bulan, 9 bulan. Ataupun sama, seri, 6 bulan, 6 bulan. 6 bulan tak ada air, 6 bulan ada air. Maka kita sebut padanya ada 7 gambaran. Saya akan baca laju-laju dan saya akan syarah laju-laju. Dengan elok. Lepas tu boleh ulang kaji balik lah. Saya pun tak ingat-ingat benda ni. Jangan bising agak. Ayat yaqana al-faqda mutlaqan fi mahallih. Fi hadai al-ghaus wal-qurb. Fayatayamam. Kakak diam sikit. Fayatayamamu bila talabin lil ma'. Yang pertama, yakin tak ada air. Tak, yakin tak ada air. Hadul bu'di, mana 4.5 km daripada tempat dia, tak ada air. Had al-ghaus. Hadul ghaus ni maksud dia apa? Dalam 300 hasta daripada tempat dia. Ghaus ni mana kalau kita panggil orang yang sedang sibuk dengan kerja mereka dengar panggilan kita tu. Hadul qurub. Hadul qurub berapa km? Tak ingat had yang dekat. Hadul qurub ni had yang dekat dalam 2 apa? Kalau hadul bu'di lebih 4.5 rasa. Hadul qurub tak ingat apa dah. Tak ada tulisan ni.
hak yang dekat berapa kilo Jika ada hadul qaus 300 meter daripada kawasan kita. Hadul bu'di 4.5, mana lebih daripada 4.5. Mungkin hadul qurub lebih daripada 300 hasta, kurang daripada 4.5 lah. Tiga-tiga kawasan ni, tiga-tiga jarak ni kita yakin tak ada air. Maka tak payah cari, sia-sia pergi cari dah tahu tak ada air. Itu yang pertama. Yang kedua, an yujawiza wujudahu fi hadil ghaus. Allah. Wa an yujawiza wujudahu fi hadil ghaus. Hadil qurub 2.5 kilometer lebih kurang. Ya. Kuliah tu kena tengok balik lah. Azan. Kita berhenti kejap azan. Kita berhenti kejap. Hasan. لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشفاعة والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود للذي وأنت إنك لا تخلف الميعاد. Kakak. Tak tahu. Kencing. Kalau hadul ghaus 150 meter. 150 meter. Kalau hadul qurub 4.5 kilometer. Maksud hadul qurub 4.5 kilometer. Lebih kurang dalam 9,000 zira'. 9,000 hasta. Tak. Sebagian sebut berjalan dalam kadar sa'ah illa rubu'. Sa'ah illa rubu'. Lebih kurang dalam 30-40 minit lah berjalan. Kemudian hadul bu'di lebih daripada itulah. Lebih daripada 4.5 kilometer.
7 tak apa. Okay, yang kedua, hal keadaan kedua, wa an yujawiza wujudahu fi hadil ghaus. Seseorang tu mengharuskan ni maknanya menyangka. Tidak yakin lah. Tidak yakin ada air, tapi mengharuskan. Boleh jadi ada air pada hadil ghaus. Mana dalam kadar 150 meter daripada tempat dia. Tinggal. Ketika itu wajib dia cari air kalau dia aman ke atas 7 perkara dengan elok. Kalau dia aman ke atas 7 perkara. Pertama, dia aman ke atas keselamatan diri dia dan diri orang lain. Kedua, dia aman ke atas, mana dia aman tu dia rasa selamat ke atas. Maknanya kalau dia cari air selamat, dia selamat, tak ada masalah. Selamat diri dia, selamat orang lain, selamat anggota badan dia, selamat anggota badan orang lain. Wal mal azaid ala ma yajibu bazluhu lima'i taharatihi. Duit yang lebihan daripada belian air tu tak juga selamat. Contoh air harga RM10, teksi harga RM15, RM25 tak. Itu duit diperlukan untuk dapat air lah. Maka duit lebihan yang dia ada selamat kalau dia pergi cari air tu dalam hadul ghaus tersebut. Begitu juga duit yang dia perlu keluarkan untuk beli air. Tak. Juga apa? Kakak, nak buat apa? Di tandas. Okey. Apa tu? Begitu juga duit yang apa? Yang wajib dia bazluhu, yang wajib dia keluarkan untuk dapatkan air untuk dia bersuci. Mana duit untuk dia beli air, duit untuk dia naik teksi untuk dapatkan air tak? Duit tu juga hendaklah selamat. Maknanya tak kena ngompok, tak kena curi lah. Mana kalau dia takut kena curi, kena ngompok tengah jalan, tak wajib dia pergi cari air. Perkara yang ketujuh, ikhtisas al-muhtaram. Ikhtisas ni milik kita juga. Cuma dia najis. Maka dalam syarat disebut ikhtisas. Perkara yang khusus untuk kita dan bukan khusus untuk orang lain. Seperti anjing. Anjing yang jaga rumah, anjing yang jaga kebun kita. Tak. Kalau kita cari air, benda tu selamat. Baja daripada tahi. Tak. Kalau kita cari air, ianya selamat, tak dicuri. Tak musnah. Kemudian yang ke berapa? Yang keenam, inqita' anir rufqah. Selamat daripada terputus daripada kawan-kawan. Boleh? Maknanya kalau dia cari air menyebabkan dia tinggal seorang-seorang, kawan-kawan dia dah pergi jauh dah dalam safar. Ketika itu dia tak wajib cari air lah. Dia boleh terus follow kawan-kawan dia dan dia terus boleh tayamum. Lepas tu waktu salah kena aman juga. Waktu sembahyang. Maknanya kalau dia cari air dalam hadul ghaus tadi tu, lepas dia jumpa air tu, dia boleh solat dalam waktu lagi. Kalau dia cari air menyebabkan dia akan solat di luar waktu, maka ketika itu tak wajib dia pergi cari air dalam hadul ghaus. Boleh. Jadi, bila mana seseorang tu mengharuskan wujudnya air dalam kadar hadul ghaus, sedangkan ianya berada pada tempat yang sukma tiada air, ataupun tempat yang yastawil amran, ketika itu kita sebut wajib dia cari air, tapi dengan syarat bila selamat ke atas 7 perkara ni. Kalau gugur salah satu, dengan makna ada satu perkara yang tidak selamat ke atas diri dia. Contoh kalau dia cari air menyebabkan anjing buruan dia, ataupun anjing yang jaga rumah dia dibunuh. Tak wajib dia cari air, malah dia terus boleh tayamum. Dia boleh terus tayamum dan sembahyang dan tak berulang. Tak, sebab dia berada pada tempat yang sukma ada air, sukma tiada air, ataupun tempat yang yastawil amran. Faham tu? Itu kaedah lah tu. Bila berada pada tempat yang sukma ada air, maka wajib ulang sembahyang. Kalau berada di tempat yang sukma tidak ada air, ataupun tempat yang yastawil amran, ketika itu tak perlu ulang sembahyang. 2. Okey. Muka surat 104 tu dia tulis cara nak cari air. Dalam kawasan haddu al-ghaus. Dalam 150 meter daripada kawasan rumah dia. Cara dia cari air dekat fi rahlihi, kat kawasan rumah dia tu. Dalam kereta, dekat motor, dalam rumah, bawah katil, kat dapur tak. Lepas tu dia cari
air daripada sahabat-sahabat dia, jiran-jiran dia yang dinisbahkan kepada dia. Walaupun dengan cara nidak. Oi, siapa ada air, oi? Nak bagi aku air, aku nak bertayamum, aku nak berwuduk. Kalau dia ada duit, dia sebut, siapa yang ada air, aku nak beli. Gitu, padan dah. Hari ni, WhatsApp lah, dalam grup. Kan taman kita kan ada grup WhatsApp lah. Kalau tak ada grup WhatsApp tu, kena masuk tu. Kalau masih belum duduk dalam grup tu, ada tu masalah benda tu. Jadi masuk grup tu bagi tahu siapa ada air aku nak beli, siapa ada air yang boleh bagi free aku nak guna untuk berwuduk. Kalau masing-masing cakap tak ada, ataupun masing-masing ada, ataupun ada yang cakap ada air, cuma kita tak ada duit nak beli, dia nak jual tak, kita tak ada duit nak beli, maka kita perlu buat apa? Kita perlu tengok seterusnya. Kalau kita ni mustawim, fa'inkan nabi mustawim minal ard, kalau kita berada pada tanah yang rata, maka kita tengok bahagian depan kita, kanan kita, kiri kita, belakang kita. Kita berjalan depan sikit, tengok, angkat kepala sikit. Tengok ada tak air dekat depan ni. Lepas tu belah kanan, belah kiri, belah belakang. Bukan mesti berjalan 150 meter, patah balik. Lepas tu undur belakang 150 meter, patah balik. Tak. Sekadarnya saja kita pergi depan sikit, kita tengok. Tak ada kot. Gitu. Tak. Lepas tu kita kena fokus lebih sikit pada tempat-tempat yang hijau, tempat-tempat yang banyak burung. Sebab itu tempat yang semua ada air lah. Okey, kalau kita berada pada tempat yang apa? Tempat yang tidak rata tanah. Mana ada bukit, ada tu tak? Maka kita kena bergerak sikit. Bergerak lebih jauh daripada tadilah. Boleh? Kita bergerak sikit ke hadapan, kita tengok ada air tak ada. Belah kanan, belah kiri, depan, belakang. Ataupun kita naik tempat tinggi, tempat yang lebih tinggi, kita tengok bahagian depan, kiri, kanan, belakang. Dalam kadar 150 meter depan, 150 meter belakang, 150 meter kiri dan kanan. Okey, kalau tidak ada juga, boleh tayamum lah. Ketika itu kita sebut memang tak ada air dah, kita boleh tayamum sembahyang dan tak berulang. Seterusnya yang keadaan ketiga, wa an tayaqana wujudahu fi hadil ghaus. Tadi kita jawaza. Boleh jadi ada air. Sekarang yakin ada air fi hadil ghaus. Yakin ada air fi hadil ghaus, maka ketika itu wajib cari air. Kalau aman ke atas 4 perkara, ke atas diri, ke atas anggota badan, ke atas duit yang tak wajib, ke atas harta yang tak wajib dia korbankan, yang dia keluarkan untuk bayar air, mana lebihan daripada harta dia, selamatlah maknanya. Dan juga kena selamat daripada terputus daripada kawan-kawan kalau dalam safar. 4 ni je disyaratkan kena selamat. Kalau kita yakin ada air dalam hadul ghaus, 4 ini disyaratkan selamat. 4 selamat, maka wajib cari air. Ada salah satu daripada 4 tak selamat, maka tak wajib cari air. Perkara yang 3 lagi tu, tak selamat ataupun selamat, kekal kita wajib cari air. Okey, seterusnya wa ayujawiza wujudahu fi halil qurub. Kita pindah kepada halil qurub. Kita mengharuskan boleh jadi ada air lah dalam halil qurub ni, 4.5 km daripada kawasan kita ni. Maka ketika itu kita terus boleh tayamum. Boleh? Ada air tapi jauh. Jauh tu kadar mana? Hadul qurub. Dalam 9,000 hasta daripada tempat kita. Dalam 4.5 km. Jauh juga tu. Dan jalan kaki tadi kita sebut dalam setengah jam. 40 minit. Ketika itu kalau kita berada di tempat yang sokmo tidak ada air, ataupun tempat yastawi fihil amran, kita terus boleh tayamum tanpa kita cari air. Walaupun kita aman ke atas 7 perkara yang telah kita sebutkan. Boleh dan tak berulang semuanya. Yang seterusnya kita yakin ada air. Yakin ada air fi hadil qurub. Kita yakin 4 km daripada rumah kita ni, 900 hasta daripada rumah kita ni, ada air, yakin. Ketika itu wajib cari air bila kita aman ke atas 5 perkara. Ke atas nafs, nyawa, ke atas anggota badan, ke atas harta yang la yajibu badlu lima taharatihi, lebihan harta.
ke atas mesti aman daripada terputus daripada kawan-kawan, aman daripada terkeluarnya waktu sembahyang. Tu 5 perkara tu. Adapun yang lain ikhtisas dan sebagainya itu tidak diwajibkan aman. Okey, kalau aman kat atas 5 perkara, tak wajib kita cari air. Kalau yakin ada air fi hadil qurb. Terus kita berpindah kepada hadul bu'di. Harus dalam hati kita mengharuskan ada air, tapi 10 km daripada tempat kita hadul bu'di, lebih daripada 4.5 km. Ketika itu boleh tayamum tanpa cari air, walaupun kita aman kat atas 7 perkara. Seterusnya yang terakhir, kita yakin ada air. 10 km daripada jarak aku ni, yakin ada air. Tadi harus. Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Sekarang yakin ada air. Juga boleh bertayamum tanpa cari air. Sekalipun kita aman ke atas 7. Kita punya ke atas 7 perkara yang telah kita sebutkan. Boleh? Boleh baca balik lah. Saya pun tak ingat-ingat pun ni. Fa in kana bi mahallin yaghribu fihi wujudul ma'. Kalau kita berada pada tempat yang sokmo ada air. Kat mana ni? Kat bandar ni. Kat kampung yang sokmo kita duduk tu. Kat Malaysia ni lah mudah-mudahnya. Kebanyakan tempat tu memang sokmo ada air lah. Ni sebab 11 tahun tu. Tak, paling-paling pun 2 bulan tak ada air. Tapi baki hari memang ada air. Jadi di ketika itu kita sebut ada beberapa gambaran. Juga 7. Okey, yang pertama fa in tayaqqana al-faqda. Kita yakin tak ada air. Hadul bu'di kita yakin tak ada air, hadul ghaus yakin tidak ada air, hadul qurub yakin tidak ada air. Terus tayamum tanpa cari air lah. Sia-sia cari air dah tahu tak ada air. Yang kedua, wa in jawaza wujudal ma' fi hadil ghaus. Jawaz ni mana? 10% boleh jadi ada air, 40% boleh jadi ada air. Jawaz kat sini maksud dia apa? Daripada 1% sampai 99%. Makna tajwiz kat sini. Sangkaan hati tu. Dalam 80% kuasa ada air. Pada hadul qurb tu tajwiz tu. Jawaz. Wa in jawaza wujudal ma' fi hadil ghaus. Kalau dia menyangka beranggapan ada air fi hadil al-ghaus. Tak yakin ni. Jawaz tajwiz. Hadil ghaus. Tak. Yang 150 meter daripada tempat dia. Ketika itu wajib dia cari air kalau aman ke atas setiap perkara daripada 7 perkara yang telah kita sebutkan. Kalau dia sangka ada perkara yang tidak aman, tidak selamat, maka tak wajib cari air, dia boleh tayamum dan wajib ulang balik sembahyang. Sebab apa? Dia berada pada tempat yang sokmo ada air. Boleh? Okey, terus yang ketiga, kalau dia yakin ada air fi hadil ghaus. Tadi tajwiz, sekarang ni yakin. Tadi dhan, syak, waham tadi. Sekarang ni yakin ada air fi hadih al-ghaus. Ketika itu wajib cari air kalau aman ke atas 4 perkara, iaitu diri, anggota tubuh badan, harta, lebihan harta, wal malul ladzi la yajibu badluhu, lebihan harta, wal inqita' anir rufqah, juga aman daripada terputus, tertinggal oleh kawan-kawan dia. Ketika itu wajib dicari air lah kalau aman ke atas 4 perkara. Kalau tidak, dia boleh tayamum tanpa cari air dan wajib ulang. Umi dah balik dah tu. Tengok kat luar. Yang kaca habis. Okay, yang seterusnya wa in jawazal ma' fi hadil qurb. Kita berpindah kepada hadul qurb. Kalau syak, waham ataupun dhan, itu makna tajwiz, ada air pada hadul qurb, tidak wajib cari. Sekalipun aman ke atas semua perkara. Dan dia boleh terus tayamum, tapi kena ulang balik sembahyangnya. Dia nak cari-cari tapi tak wajib. Kalau dia cari air, dia wuduk, tak payah ulang lah. Sebab dia wuduk yang sempurna. Tapi syarat sebut tak wajib. Kamu nak tayamum terus boleh. Tapi nanti ulang balik. Ulang sembahyang dengan air lah. Wa in tayaqqanahu, okey, kalau yakin pula ada air fi hadil qurb. Tak. Wajib cari air kalau aman kat atas 4 perkara, diri, anggota, al-mal alladhi la yajibu badluh, lebihan harta,
dan juga selamat daripada tertinggal oleh kawan-kawan yang bermusafir dengan dia. Selain daripada itu, tidak diwajibkan selamat. Antaranya waktu tidak diwajibkan selamat. Maknanya saya yakin ada air 4 km daripada tempat saya. Saya wajib cari air tu. Walaupun bila saya cari air menyebabkan zuhur saya di luar waktu. Ya, wajib pergi cari air. Boleh? Dan semayang zuhur luar waktu. Semayang luar waktu tak ada masalah. Okey. Terus, muka surat sebelah tu. Wa in tawahhamahu fi hadil bu'd. Kalau waham. Mana tak adil juga. Waham ni apa? Wa in tawahhamahu, rasa-rasa ada air fi hadil bu'di. Tak yakin ada air pada hadul bu'di 10 km, 6 km. Ketika itu tayamum tanpa syariah air. Sekalipun aman ke atas 7 perkara, tapi dia kena ulang lah selepas dia semayang tu. Selepas dia semayang dengan tayamum. Seterusnya dia yakin ada air pada hadul bu'di 10 km daripada rumah dia, dia yakin ada air. Tak, ketika itu wajib cari. Ini antara perbezaan. Kalau kita berada pada tempat yang sokmo tak ada air, ataupun tempat yang yastawil amran, kalau kita yakin ada air pada jarak yang jauh, ketika itu boleh tayamum tanpa cari air. Tapi kalau kita berada pada tempat kita sekarang ni, tempat yang semua ada air, kita yakin ada air pada hadul bu'di, wajib cari air. Tapi dengan syarat. Jangan dengan syarat apa? Dengan syarat illam yu'adda bi talabi musafiran. Syaratnya tidaklah dianggap kita ni sebagai orang yang musafir. Maknanya ada air. Tapi 100 km daripada tempat kita. Kenapa kita keluar daripada umran, daripada kawasan kita, dah dianggap sebagai musafir dah. Ketika itu, tak wajib cari air lah. Jadi, jauh-jauh pun tak sampai kita keluar daripada kawasan kita lah. Lepas tu, kena aman. Pergi cari dengan Umi. Kena aman ke atas diri dan juga anggota badan. Dan juga harta dan juga lebihan harta. Maknanya harta yang tak wajib dia keluarkan untuk beli air dan juga untuk dia buat tambang, teksi ke apa semua untuk dapatkan air. Juga mesti selamat daripada terputus daripada kawan-kawan. Dan Syekh sebut ini kesimpulan daripada apa yang ada dalam kitab Rawdah wa Syarhul Kabir. Tak silap Mawardi yang juga ditakdirkan oleh Ibnu Qasim Al-Abbadi Syirbini dalam Hawashi Al-Bahjah. Al-Bahjah ni karangan Syekh Zakaria. Tu. Nah. Macam dah pergi sana. Terus situ. Tak bosan dah. Anda surat. Tak ya. Sejuk, nanti sejuk sampai sana juga. Dah, pergi duduk sana. Khusus dulu aja. Ya Allah. Tengok ini, jangan tengok yang lain. Okey, syarat yang terakhir yang ke-12, adamul ma'siyati bis safar. Tidaklah bermaksiat dengan safar ataupun dengan sakit, ditambah oleh Syekh Mustafa. Boleh? Okey. Ustaz, dah kelas? Dah duduk ada apa? Adamul ma'siyati bis safar atau bil marad. Ka ayat ta'adha. Ya ta'adha tu yang ta'ata. Rasanya tu lurah. Lurah lain tu. Ta tu kan jadi dha. Rasanya bukan salah tu. Sengaja Syekh Mustafa sebut ya ta'adha. Jadi idza kana faqdu syar'iyyan. Syarat yang ke-12 tidak ada maksiat disebabkan safar. Ataupun disebabkan sakit. Tu. Maknanya kalau dia safar, tapi tujuan safar tu nak berzina, nak mencuri, tengah jalan tak ada air, tak boleh tayamum. Tak boleh tayamum sebelum bertaubat.
Nak tayamum taubat dulu barulah tayamum. Ataupun tidak ada maksiat disebabkan marad. Maknanya kalau dia tu bermaksiat disebab sehingga dia sakit. Contohnya dia sengaja makan ubat menyebabkan dia sakit badan. Sengaja makan ubat gila ataupun ubat tertentu lah yang menyakitkan badan. Nah, ketika itu dia tak boleh bertayamum. Dia tak boleh kena air, doktor tak bagi sebab badan sakit. Nah, ketika itu kita sebut apa? Tak boleh juga tayamum. Nak tayamum boleh taubat dulu. Boleh, saya ulang balik. Adamul maksiyah bis safar maknanya disyaratkan untuk sah tayamum mesti tidak ada maksiat ketika mana kamu safar. Safar bukan untuk zina, safar bukan untuk mencuri. Kalau untuk itu, tiba-tiba tengah perjalanan tu tak ada air, tak boleh tayamum. Sebab apa? Sebab kamu boleh keluar daripada maksiat tu dengan bertaubat. Lepas taubat tu nak tayamum tak ada masalah. Kamu makan ubat sakit. Jadi badan lenguh apa semua, doktor sebut tak boleh kena air. Tiba-tiba kamu nak tayamum, tak boleh. Lepas tu nak buat lagu mana? Nak taubat dulu. Lepas tu bawalah tayamum. Adamul maksiyati bis safar atau bil mara' itu idza kana al faqdu syar'iyyan. Kalau air itu tak ada disebabkan syar'iyyan. Tak ada air secara syar'i. Boleh? Tak ada air secara syar'i ni maknanya kat rumah ada air. Tapi air itu diperlukan untuk diberi minum kepada anak bini. Tak. Kat rumah ada air cuma tak boleh kena air sebab kita sakit. Kat rumah ada air tapi tak boleh kena air sebab sejuk sangat. Kalau kena air menyebabkan mudarat yang bersangatan. Mahzurat tayamum yang telah kita bincang. Tak. Tu. Ketika itu tak boleh apa? Tak boleh. Kalau ada maksiat bis safar atau bil marad dan al-faqdu syar'i, maka tak boleh bertayamum. Dengan makna apa? Kalau faqdu, mana tak ada air itu secara hissi. Tak ada air itu secara hissi. Maknanya cari air memang tak ada air. Ketika itu tidak disyaratkan adamul maksiyah. Mudah je benda yang gini. Tak ada air ni dua. Sama ada tak ada air, tak ada air sungguh, cari-cari tak jumpa, itu kita sebut al-faqdul hissi. Yang kedua, al-faqdul syar'i. Air ada, tapi tak boleh guna sebab sakit. Air ada, tak boleh guna sebab apa? Air itu diperlukan untuk minum dan sebagainya. Okey, adamul maksiyah ini disyaratkan ketika mana al-faqdu tu faqdu yang syar'i. Maka disyaratkan adamul maksiyah. Mana kalau ada maksiat tak boleh bertayamum kecuali sebab taubat. Tapi kalau al-faqdu tu faqdul hissi, kalau al-faqdu tu faqdul hissi, sama ada maksiat ke tak maksiat ke, tayamum boleh. Boleh, tidak ada masalah. Selesai. Faham tak? Kita baca sikit lagi. Kita nak baca sampai makruhatu at-tayammumi. Boleh? Lepas tu nanti kita masuk mubtilatut tayammum, terubat haid lah. Haid ni mungkin tak baca perincian sangat lah. Bab istihadah tu kita baca 2-3 kali lah. Baru ni pun baru daurah lah. Okey, baca. Furudut tayammum, fardu tayammum. Fardu tayammum. Baca matan. Furudut tayammumi khamsatun. Fardu tayammum ada 5. Ada pandangan sebut 6. Ada pandangan sebut 6. Dengan menganggap dan mengira al-qasdu sebagai rukun juga. Ada kata 7. Dia tambah apa? Dia tambah at-turab. Tak, debu tu sebagai fardu. Ala kulli hal kita sebut tadi khilaf lafzi. Jadi yang pertama al-awwal, kita sebut 5. Naqlut turab. Rukun pertama naqlut turab, mesti memindahkan debu. Pindahkan daripada tanah ke muka. Pindahkan daripada udara ke muka. Pindahkan daripada dinding ke muka. Mesti pindah. Contoh kat tangan ada debu. Kita pindahkan daripada tangan, letak kat muka. Tidak ada masalah. Yang penting memindahkan. Jadi kalau tidak ada memindahkan, tidak sah. Macam tadilah duduk tengah-tengah. Padang pasir datang debu. Dia niat. Tak sah sebab tidak memindahkan debu daripada satu tempat ke muka dia. Ataupun dia pergi kat debu, dia pun gonyoh muka dia dekat tanah yang berdebu. Tak sah sebab apa? Tak memindahkan. Mesti pindahkan. Orang lain kalau pindah ke dengan izin atau kita pindah sendiri ke, ikutlah.
Tu boleh. Yang kedua an-niyah. An-niyah. Okey, dalam bab tayamum ni niat bila? Tengok syarah, an-niyatu maqrunatan bin naqli. Niat berserta dengan naql. Jadi saya tepuk. Bila saya tepuk tu, dalam hati saya niat, sahaja aku mengharuskan solat. Jadi kalau sembahyang ketika angkat takbir, betul tak? Angkat takbir tu mula sembahyang. Sekarang ni ketika kita tepuk lagi dah, dalam hati sahaja aku mengharuskan solat. Dan niat tu sentiasa kena hadir dalam hati sehinggalah kita sapu satu juzuk daripada muka. Jadi kalau kita ambil debu, masa kita tepuk tak niat, masa kita sapu baru kita niat, tidak sah. Tidak sah. Mesti ketika tepuk tu kita niat. Lepas tu ketika kita sapu muka, niat tu masih hadir dalam hati. Kalau kita tepuk, lepas tu niat tu hilang. Tapi bila kita sapu, niat tu hadir balik. Juga tidak ada masalah. Kita tepuk. Lepas tepuk kita kentut. Tak. Lepas ketika kita sapu muka, niat tu hadir balik. Juga tidak ada masalah walaupun diselangi oleh kentut dekat tengah. Boleh? Lepas tu khilaf apa tu baca sendirilah. Allah. Boleh? Tu. Jadi niat permulaan dia ialah ketika mana mula tepuk, mula memindahkan debu, dan niat tu berterusan sehingga kita sapu satu juzuk daripada muka. Sapu sejuzuk atas ni, niat tu lagi hilang dah. Dah sah dah. Kita sempurnakan muka, lepas tu sapu tangan, dah memadai dah. Nak niat lagu mana? Muka surat 108 tu, 108 dia sebut apa? Niat istibahata muftaqiran ila tuhur. Niat mengharuskan sembahyang, niat mengharuskan perkara-perkara yang perlu kepada taharah, niat mengharuskan pegang Quran. Tak boleh kita niat sahaja aku mengangkat hadas, tak boleh, sebab tayamum tidak mengangkat hadas. Tak. Maknanya kita bertayamum, hadas masih ada kat badan. Cuma tak boleh sembahyang, sekarang boleh sembahyang. Jadi tak boleh kita niat mengangkat hadas. Wuduk dia mengangkat hadas. Ada hadas diangkat oleh wuduk. Tapi tayamum tidak, dia hanya mengharuskan sembahyang. Mengharuskan perkara yang tidak boleh dibuat sebelum kita tayamum. Juga tidak boleh kita sebut sahaja aku nawaitu ada fardhu tayamum ataupun nawaitu fardhu tayamum, tak boleh berlaku tu. Okey, dan juga tidak disunatkan tajdid ni niat. Selesai. Kemudian musuh 108 lagi disebut tentang apa? Martabat niat ada 3. Al-martabatul ula fardhu salah wala manzuratan. Fardu sembahyang walaupun nazar. Fardu tawaf, khutbah Jumaat. Itu. Semua tu duduk ranking pertama tu. Ranking kedua, naflus solah. Kakak slow sikit kakak. Slow sikit. Allahumma salli ala Muhammad. Saya tak boleh betul bising. Al-martabatu tsaniyah. Martabat kedua, naflus salah. Naflu as-salah. Salat sunat, tawaf sunat, solat jenazah. Walaupun dia fardu kifayah, dia duduk ranking nombor 2 juga. Sebab yang asah, salatul jenazah kan nafli. Martabat ketiga selain daripada salat. Selain daripada ranking nombor 2 dan juga ranking nombor 1. Contohnya apa? Ranking nombor 3 ni, sujud tilawah, sujud syukur, baca Quran, tak sentuh Quran, menghalalkan diri untuk disetubuhi oleh suami. Tak, okey. Lepas tu kita sebut, kalau orang tu niat dengan niat martabat pertama, contoh dia niat sahaja aku mengharuskan apa dia? Fardu zuhur. Ranking pertama tu, sahaja aku mengharuskan fardu tawaf, sahaja aku mengharuskan khutbah Jumaat. Maka dia boleh buat semua ranking yang pertama. Dia boleh buat apa? Satu perkara lah daripada ranking pertama. Sebab satu tayamum, satu fardu kan. Dia boleh buat satu perkara daripada ranking pertama, semua perkara pada ranking kedua, semua perkara pada ranking ketiga. Kalau dia niat dengan ranking kedua, dia niat sahaja aku mengharuskan solat sunat duha, sahaja aku mengharuskan solat sunat tahiyatul masjid, sahaja aku mengharuskan solat sunat janazah. Tak? Ataupun sahaja aku mengharuskan solat. Solat tu dia tidak kaitkan dengan sunat atau wajib. Disebut sahaja aku mengharuskan solat. Gitu je. Tak?
Ketika itu dia boleh buat semua benda nombor 2 walaupun banyak kali. Dan juga dia boleh buat nombor 3. Nombor 1 dia tak boleh buat sebab dia niat yang rendah, yang atas dia tak boleh buat lah. Yang bawah dia boleh buat. Kalau dia niat dengan niat nak martabat ketiga, contoh dia tayamum, dia niat sahaja aku mengharuskan baca Quran, sahaja aku mengharuskan sujud syukur, sahaja aku mengharuskan sentuh Quran, sahaja aku mengharuskan diri aku disetubuhi oleh suami. Contoh dia haid, nak mandi wajib, tak boleh, tak ada air. Jadi pun dia pun bertayamum untuk dihalalkan disetubuhi oleh si suami dia. Tak. Ketika itu kita sebut dia boleh buat semua nombor 3, tapi dia tak boleh buat nombor 2, dia tak boleh buat nombor 1. Selesai. Asalis yang ketiga, rukun yang ketiga ialah mashu al-wajhi, sapu seluruh muka. Sapu seluruh muka. Al tu lil istighraq. Sapu seluruh muka termasuklah depan ni. Ni. Tak. Lepas tu lahiyah ni, janggut ni walaupun panjang kena sapu dengan debu. Cuma dalam bab tayamum ni tidak wajiblah kita sampaikan debu sehingga ke akar bulu. Nak genyeh. Darah habislah. Genyeh. Jadi sekadar luar sahaja. Tapi kena seluruh muka lah. Bahagian bawah ni. Kena seluruh muka. Cuma beza dia tak wajib kita sampaikan sehingga ke akar bulu. Yang keempat, mashul al-yadaini ma'al mirfaqain. Sapu kedua tangan sehingga 2 siku. Dan samalah macam bab wuduk dulu, mesti sapu lebih sikit. Min babi ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibun. Jadi semua bulu pada tangan ni kena ratakan dengan debu juga. Dan sama kita sebut tak wajib sampaikan debu sehingga ke akar. Memadai di zahir sahaja. Yang kelima, at-tartib. Tartib tu pada apa? Fil mashi, ketika sapu. Sapu mesti muka dulu kemudian tangan. Sapu mesti muka dulu kemudian tangan. Adapun pada akhdhut turab. Akhdhut turab ni kita ambil tanah. Yang tu tidak diwajibkan tertib. Contoh saya tepuk guna ni. Ni kain contoh. Tepuk ni saya tepuk untuk saya mula-mula tepuk, saya letak tepi. Kain itu aku akan gunakan untuk sapu tangan. Jadi saya tepuk mula-mula. Tapi saya nak sapu tangan. Kemudian saya tepuk dengan tangan saya pun sapu muka. Jadi tepukan saya kali kedua. Betul tak? Jadi tidak disyaratkan pada tepuk. Tepuk yang pertama kita buat untuk sapu tangan. Tepuk yang kedua kita buat sapu muka. Tidak ada masalah. Yang penting ketika sapu mesti muka dulu baru tangan. Tepuk tu kamu nak tepuk untuk muka dulu ke untuk tangan dulu ke untuk kaki, ikutmu lah. Tak ada masalah. Boleh? Yang penting ketika mana sapu mesti muka kemudian 2 tangan. Selesai kat situ. Sunanut tayamum, sunat tayamum baca. Sunanut tayamum kathiratun, banyak minhas siwak, bersiwak dulu, gosok gigi dulu. Sebelum kita bertayamum. Bila tempat dia tu? Mahallu qabla tasmiyah wan naqli, sebelum baca bismillah, sebelum naql, pindahkan tanah. Jadi kita bersiwak dulu, lepas tu bismillahirrahmanirrahim. Ataupun kita bersiwak, lepas tu tepuk tanah, dalam masa sama sebut bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kemudian baca bismillah, wa tasmiyatu, baca bismillah. Sekurang-kurangnya bismillah, sempurna bismillahirrahmanirrahim. Walaupun kita junub, walaupun kita haid, kita disunatkan juga baca bismillah. Tapi kalau junub ataupun haid, niatkan bismillah tu zikir, ataupun tidak niat apa-apa, tidak niat zikir, tidak niat baca Quran. Kalau niat baca Quran sahaja haram. Walaupun digabungkan dengan zikir. Dia sama je perincian macam yang sebelum ni. Wa taqdimul yumna ala yusra, dahulukan tangan kanan sebelum tangan kiri. Lepas tu ada kaifiat khusus tak ketika mana kita sapu tangan? Khilaf. Dalam minhaj tidak disebut. Tidak disebut kaifiat khusus untuk sapu tangan. Tak. Sebab apa? Tidak sabit daripada Nabi katanya. Tak. Tapi dalam Muharrar Imam Rafi'i sebut. Ala kulli hal, kita sebutlah cara dia walaupun ada khilaf. Tepuk tangan. Muka dah selesai dah. Tepuk tangan, nak gini.
Kita tepuk ni. Kita letak macam ni. Tangan kanan atas tangan kiri. Yang depan ni, depan tangan kanan tu depan sikit. Ni. Bahagian jari jemari ni duduk depan sikit. Tarik. Sampai ke pergelangan tangan kita pun genggam ni. Bahagian ni. Yang ni jangan genggam. Biarkan dulu. Tarik. Sampai hujung ni. Atas sikit daripada siku kita pusing. Lepas tu buat tengah ni pula. Sampai kat sini, kita pun letak ni. Selesai. Kalau belah kiri pula bagaimana? Kita buat gini. Jadi jangan gini gini. Biar nampak sikit ni. Tarik. Sampai pergelangan tangan kita genggam. Jadi jangan genggam. Biar dulu. Tarik. Kita pusing. Tak. Lepas tu sampai ke pergelangan tangan. Yang kita tak dulu, kita lekat sini. Kita tarik. Itu cara yang paling comel lah. Tapi kalau kita nak buat lagu ni boleh. Ambil debu. Yang penting rata. Waktu boleh ni pula. Ikut lagu mana pun yang penting lah. Rata cuma yang cara tu ada khilaf lah. Dalam muharrar sebut sunat. Dalam kitab lain tidak kata sunat. Dan kebanyakan ulama juga kata tidak sunat sebab tidak warid. Allah. Dan seterusnya al-muwalah. Berturut-turut. Selepas sapu muka terus sapu tangan. Dan kita takdirkan seolah-olah debu tu ialah air. Kalau lah aku guna air, dia nak dianggap berturut-turut tu, kita takdirkan, dhabit bagi berturut-turut ialah kita takdirkan debu tu sebagai air. Kalau lah yang aku guna air ni, kalau lah apa yang aku gunakan, kalau lah aku berwuduk, macam mana nak sebut? Al-muwalah ni maknanya berturut-turut. Berturut-turut sunat. Macam mana nak dapat pahala berturut-turut tu? Kita anggarkan debu tu sebagai air. Dan sebelum air tu kering, kita dah sapu tangan gitu. Maknanya kalau kita sapu muka dengan debu, sejam lepas tu baru kita sapu tangan, tak dapat dah mualahnya. Sebab apa? Debu tu kalau ditakdirkan sebagai air itu dah kering dah. Boleh? Jadi kita sapu tangan sebelum muka kita kering. Dengan air. Ustaz, kita sapukan debu je, takdirkan debu tu sebagai air. Al-muwalah ni sunat bagi orang yang sihat. Adapun bagi orang yang daimul hadath, mustahadah, silasul baul, silasul al-mani, silasul rih, apa bagai tu, tak, maka wajib bagi mereka al-muwalah sebagaimana telah lalu. Sebab apa? Takhfifan lil mani' ma amkan. Terus takhfifu at-turab min al-kaffain. Lepas kita tepuk tu, kita ringankan ataupun kurangkan debu yang dekat tangan, tiup ataupun buat macam ni. Lepas tu barulah kita sapu muka. Jangan tekap lepas tu terus sapu muka. Nampak buruk sekali muka penuh dengan debu pula. Jadi kita tepuk, tiup. Ataupun kita buat macam ni, kurangkan debu barulah kita sapu ke muka. Seterusnya kullu ma yumkinu maji'uhu min sunanil wudu' ghairu tathlis. Semua perkara yang boleh kita datang, semua perkara sunat dalam bab wudu' yang kita boleh datangkan kat sini, kita datangkan juga di sini. Seperti menghadap kiblat, tak memulakan menyapu di atas muka, kemudian bawah muka, tak kita dahulukan yadain, kita dahulukan basuh bahagian jari, kemudian barulah turun ke siku. Kita lebihkan sapuan muka, sapuan tangan sehingga ke atas ni, muka tu lebih sikit. Kita tafriq asabihi, bila kita tepuk tu kita buka sikit tangan kita, jangan rapat lagu ni. Tak, bila kita tepuk tanah di tangan kita, ke tangan kita. Takhlil, lepas kita semua tu sapu tangan tu, kita takhlil takhlil. Selat okey. Kecuali taslis. Taslis tidak disunatkan. Mana sapu muka sekali sahaja, jangan 3. Sana wuduk 3, sini sekali je. Sapu tangan sekali saja, jangan 3 kali. Makruhatut tayammum terakhir. Makruhatut tayammum isnan. Perkara makruh dalam bab tayammum ada 2. Takrirul mashi. Ulang sapu kali kedua, kali ketiga bagi muka, kali kedua, kali ketiga bagi tangan. Itu makruh. Dalam bab wuduk sunat. Boleh? Wa takthirut turab. Banyakkan turab. Tepuk tu berabak sekali turab dekat tanah, sapu muka. Tepuk tangan pula banyak debu, kita pun itu makruh. Yang sunatnya tadi, tepuk kita pun kurangkan, barulah kita sapu muka. Tepuk kita kurangkan, barulah kita
Sapu tangan. Kalau ada yang tak kena, kita cover dah balik. Boleh? Tu dia. Laju sikit tak? Benda senang je ni. Sunat-sunat ni benda senang je. Tinggal nak baca balik je. Wallahu. Wazada ba'dun tajdidu tayammum. Walawil madmum ilaihi wudu'. Sebahagian ulama tambah perkara yang makruh. Ialah apa dia? Kita tajdid tayammum. Kita tayammum sembahyang duha. Lepas tu lepas sembahyang duha tu nak sembahyang lagi. Sunat contoh. Kita tayammum pula. Tajdid, perbaharui. Makruh. Yang sunat tajdid ni dalam bau wudu. Lepas sembahyang zuhur contoh. Nak sembahyang sunat. Tajdid dulu baru sembahyang sunat. Okey. Wallahu a'lam bis-shawab. Nanti kita akan masuk mubtilatut tayammumi. Tak. Kemudian kita masuk babul haid. Bab haid ni mungkin kita baca sekali kelas sahaja. Sebab perbahasan mustahadah tu kita tak baca dah lah. Kita baca dah dalam kitab Al-Ibanah wal-Ifadah. Yang terbaru kita baca dalam kitab At-Taqirat As-Sadidah. Terjemahan tu. Kalau ada masa tengoklah terjemahan tu. Yang kita bawa syarah tu. Okey. Jadi bab haid ni kita baca sekaligus je. Bab nifas sekaligus lah. Lepas tu terus kita masuk babus salah. Selesai bab taharah kita masuk babus salah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lamu bis-shawab. Hal indakum ayu soal? Ada soalan tak? Ada soalan? Boleh respon tak? Faham ataupun tak faham? Ada soalan? 9 suku dah ni kita ni. Ada sebarang soalan? Tak ada. Okey, jelas. Alhamdulillah. Dah lain okey. Ulang kaji lah Jangan tak ulang kaji pula. InsyaAllah ada manfaat. Ilmu ni dia, yelah, satu masa nanti kita tahulah kepentingan dia. Boleh? Kita tutup majlis InsyaAllah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.